Bila sebut cerita Pak Bandiak tu, maknanya kita bohbin dah. Ni cerita-cerita bodoh semua tu. Ada habis kurang lagu tu lah. Kan? Kalau cerita-cerita bab cakap-cakap ni kata, ni angan-angan mat jenis. Jadi lagu tu lah. Jadi yang Arab, bila disebut khurafah, bukan kurapat. Bila kat orang Melayu kita, ni cerita kurapat ni. Jadi tak elok kan. Wahai khurafah ni, dia bukan duduk zaman Nabi, dia duduk zaman jahiliah. Yang ni dia antara Nabi kita dan juga Nabi Isa. Dia duduk tengah-tengah tu. Jadi cerita dia ni masyhur zaman dulu. Cuma mai zaman Nabi ni, sebahagian daripada sahabat, orang-orang situ ni tak tahu dah asal-usul khurafah tu. Cuma bila disebut cerita khurafat, mana cerita hak pelik-pelik, cerita syok, cerita bagus, dan cerita dia pelik, cerita yang mengkagumkan. Cerita ni hak saka-saka ni, tu depa pun panggil khurafah selalu. Tu asal daripada khurafah. Bila Nabi cerita dekat para isteri dia bab khurafah ni, bab cerita pelik ni, lalu seorang isteri Nabi ni kata, ka'annal hadisa, seolah-olah hak benda Nabi cerita dekat kita malam ni hadisu khurafatin. Hadis khurafah makna cerita khurafah. Bukan cerita kurapat. Cerita khurafah, nama asal dia khurafah. Siapa khurafah ni? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti kata, khurafah ni duduk zaman jahiliah. Dan dia diriwayatkan daripada Aisyah kata, khurafah ni orang yang soleh, orang baik, orang bagus. Bukan nama hak tak elok lah. Jadi bila isteri Nabi kata lagu tu, ka'annal hadisa hadisu khurafatin. Khurafatin ni hadis, cerita ni cerita khurafat ni. Bukan khurafat tak kenal, mana ni cerita ni macam cerita khurafat, cerita hak pelik-pelik boh dalam tu. Macam kita lah, kalau cerita tak masuk akal ni kita kata apa? Cerita dongeng. Lagu tu lah. Kan? Kalau main cerita ni cerita bab sejarah, duduk dalam bidang sejarah. Jadi satu nama lah bagi cerita yang pelik-pelik ni, Arab panggil selalu dengan khurafah. Lalu bila isteri Nabi kata dekat Nabi, ni cerita-cerita khurafah ni, Nabi kata balik, faqala, lalu Nabi SAW tanya balik dekat isteri-isteri dia ni, atadruna ma khurafah? Hangpa tahu tak yang kata khurafah tu apa dia? Nabi tanya isteri Nabi. Dan ada tadi duk cerita kata cerita khurafah. Yang kata khurafah tu apa dia? Nabi tanya balik. Jadi isteri-isteri Nabi ni bila Nabi tanya balik bakal senang. Nak jawab Rasulullah bukan boleh minta mbak jawabnya. Nak kena ada fikir lagi kot tak kena kan lagu mana ni. Lalu siapa pun tak jawab. Tapi Nabi tak tunggu lama lah. Nabi tahu anak-anak isteri Nabi ni bukan barangkali memang Nabi tahu, kata tak tahu lah. Lalu Nabi cerita yang kata khurafah ni asal usul dia. Nabi kata, inna khurafata, sesungguhnya yang kata nama khurafah ni, kana rajulan min Uzrata, dia ni adalah seorang laki-laki daripada Bani Uzrah. Ada satu kabilah di Arab ni yang nama kabilah Uzrah, asal daripada Yaman. Uzrata ni nama kabilah. Dan kalau kita ni rumpun Melayu lah, keturunan Wan ke Ni ke Megat ke lagu tu lah. Jadi khurafah ni Nabi kata dia ni seorang laki-laki. Kot kita kata khurafah tak ni orang perempuan pula ke? Tak. Yang kata khurafah ni dia seorang laki-laki. Nabi kata asaratul jinnu, satu masa dulu ni dia ni pernah ditawan dan juga ditahan oleh sekumpulan jin. Jin colek ni zaman tu. Ini dalam sejarah Khasais Al-Kubra, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam hadis Bukhari pun cerita berkenaan dengan sebelum daripada dibangkitkan Nabi. Pada masa tu ni, yang kata jin-jin ni dia suka colek manusia. Colek, buat pelari. Kadang-kadang pelari dengan ayat 14 tu lah, sampai sudah tak balik. Orang perempuan yang mengandung, kadang-kadang apabila usia kandungan nak beranak, tiba-tiba kosong perut, dia buat pelari. Hak mengandung teruk kawan tu, beranak main, boleh kat dia. Ada zaman tu banyak lah. Adalah saki-saki bagi meh zaman-zaman kita jumpa tunggu tepi jalan betul lah. Kalau kira zaman dulu banyak sungguh.
Kan Maulana Zakaria Kandahlawi sebut dalam Qasaidin Nabawi, dia kata zaman-zaman tu kerusakan semua. Orang tak boleh nak lawan dengan jin ni. Kekuatan jin ni kuat daripada manusia ni. Yang kata hebat pok-pok jin ni. Colek lah kadang-kadang sampai peringkat lepas rogol orang. Ni yang kata jin, kekuatan mereka tu hebat pada masa tu. Tapi bila dibangkitkan Nabi kita SAW, kekuatan jin hilang. Nabi bangkit saja, pok-pok jin ni habis, tak boleh pergi dah. Tu sampai cerita dalam surah jin dan surah Ar-Rahman, cerita Nabi balik daripada satu tempat singgah di satu wadi semayang. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Serta ada 7-8 orang jin mai pada Yaman ni duk dengar. Selalunya mereka boleh naik sampai ke langit tu dengar khabar-khabar. Jin-jin ni duk jadi tok tok cai bagi ahli-ahli sihir ni, tukang-tukang nujuman lah. Mereka duk ramai-ramai ramal lah ni. Buat-buat jin ni duk cerita. Betul sungguh lah mereka pergi nak curi maklumat atas langit tu. Tapi bila Nabi saja dilantik menjadi Rasul, beranak Nabi, mereka tak boleh naik dah. Kan? Jadi Rasul, lagi tak boleh, kekuatan mereka jadi tak kuat. Jadi sebelum tu ni cerita zaman tu. Dia tak kira colek hak orang jahat lah, hak baik pun dia ambil ni. Khurafah ni pun kena buat berlari ni. Asaratul jinnu, dia pun kena buat berlari. Dia buat berlari masuk pergi duk alam jin. Duk alam jin tu lama mana tak tahu. Nabi kata lama juga. Tu yang kata famakatha fihim dahra. Lama dia kena duk alam jin tu. Kana rajulan min Uzrata, yang kata khurafah ni asal dia seorang lelaki kabilah Uzrah di negeri Yaman. Asaratul jinnu, dia ni kena buat pelari. Dan duk di alam jin, jin tak bagi lepas. Bila? Zaman dia ni fil jahiliyah. Ni kata zaman jahiliyah ni iaitu zaman sebelum bangkit Nabi. Dia panggil zaman jahiliyah. Manusia hidup dalam keadaan berpandukan hawa nafsu. Siapa kuat dia jadi kepala. Ikut dah lah hak lemah ditindas apa. Namun zaman tu ada orang hak baik-baik pun ramai. Orang hak jenis bagus-bagus ni pun ramai. Tak terjebak dengan amalan jahiliyah, bunuh anak, berjudi, berzina, minum arak, apa semua, merompak. Lepas-lepas ni ada terpelihara, termasuk khurafah ni. Jadi dia seseorang yang hidup pada zaman khurafah. Tu Imam Jalaluddin Sayuti sebut dalam Jami'us Saghir. Kata dia ni orang baik. Kalau nak cerita bab jin banyak, nanti buka dalam Khasa'is Al-Kubra karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau tak silap saya 12 jilid. Dalam tu dia cerita jin banyak. Saya kitab Khasa'is Al-Kubra Imam Jalaluddin Sayuti. Dalam syarah Bukhari pada cerita bab ni. Zaman-zaman tu lah ada cerita dalam Sahih Bukhari. Sayyidina Umar cerita ada seorang penyair yang bernama Janiyah. Janiyah ni dia kekasih kepada seorang ahli sihir, yang mana bila dibangkit saja Nabi, mereka pun dalam keadaan duka cita dan malang. Sebab mereka punya kekuasaan mereka dah tak boleh pergi dah. Sampai bersyair buat ni. Dia ni Malaysia bercinta ataupun berkekasih dengan dari kalangan jin. Dulu jin, kita nak nikah dengan jin ni pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Cuma Imam Qamuli dalam Matla'in Badrin kata ada qaul lah boleh kahwin. Kahwin dengan jin bapa dah tuan orang pun macam boh. Ini kisah abad nikah dengan jin, kalau nak cerita banyak juga cerita. Nikah dengan jin ada panjang lebar lah. Dulu ni ada juga. Alam jin ni dia lain daripada alam kita. Mereka pergi tak mana pun saja. Kita ni nak pergi kena naik kapal terbang. Tak nak masuk pergi pun menunggu dah sejam untuk kena tunggu. Jin ni saya masa saya dia boleh sampai dah. Kekuatan mereka lebih pada kekuatan kita. Dan dalam kitab Hadis Musalsal bagi Maulana Syah Waliullah Ad-Dahlawi, tu dia ada cerita zaman sahabat ni jin mana yang mai bai'ah dengan tu cerita-cerita panjang bab jin ni. Jadi sahabat tu bagi depa hak geng-geng ligan jin lah tu. Saya cerita adalah tak erti juga bab jin ni. Jadi jin colek dia ni zaman jahiliah tu.
Lepas tu lepas tahak dia ni lama mana? Fa makatha fihim, maka mendiamilah ia, yang ni ditahan bersama-sama dengan puak jin ni dahran, beberapa lama. Mana lama puak tu duk tahak tak lepas dia. Duk dengan puak tu. Duk sampai satu lama, thumma radduhu ila al-insi. Puak ni kata, ayah kira tuan ni. Apa pun tak mau. Kalau pihak tak apa nak elok ni, senang sikit lepas nak umpan. Dia alam jin ni mah apa pemata ni kada nilai kan. Macam kita ni rumput kan. Ada orang lebih kutip rumput himpun di rumah mana ada. Kan? Jadi jin-jin ni mah lepas kan nilai tu yang Malaysia duk perkenal jin tu. Okey nak ambil mah dalam jin tu lah. Kan? Dia ada lah amalan-amalan depa tak pi buat mai ayam sekok. Ayam mah ni. Mah sebiji. Mai ayam macam-macam lah. Orang wajib buat amal betul boleh lah. Dulu ada tanya dia kata boleh juga hampir meratik tempat paling takut. Dia kata nak pergi tahu mana? Kata mana nak tahu? Hang pihak paling takut. Balik gitu kita. Nak pergi kena dah takut. Payah juga boleh pun. Jadi yang kata khurafah ni dia kena tahan di alam jin. Lepas pada tu puak tu pun lama baru lepas balik. Itu yang kata summa radduhu ilal insi. Kemudian mengembalilah puak-puak jin akan khurafah kepada manusia semula. Mana mai alam manusia baliklah. Bila dia balik mai ke alam dunia ni, alam manusia dia panggil alam mulki ni. Depa jin dia panggil alam malakut. Kita ni alam mulki. Apa alam mulki? Alam yang boleh kita dapat sesuatu dengan panca indera. Bunyi, kita boleh kesan lah. Apa dia benda yang kita boleh dapat dengan panca indera kita ni, dia panggil alam mulki. Biji mata kita boleh tengok apa. Hak nampak dengan mata kasar ni dia panggil alam mulki. Alam jin dia panggil alam malakut. Dia tinggi pada alam kita lagi. Kelebihan jin ni, Allah yarham tu Haji Salih kata Allah bagi dekat mereka ni ada satu ilmu yang mana mereka baca tepuk badan mereka boleh berupa apa saja yang mereka mahu. Kita tak ada ilmu tu. Kita tak ada. Kalau ada ilmu tu lega banyak kan. Tepuk bup jadi smooth kan. Naik atas habis terbang orang turun muka kita pergi tiket tak payah bayar. Tapi tak ada ilmu tu kat kita. Kan tu kata tepuk badan berubah nak jadi apa? Tu mana yang kita nampak dengan mata kita ni adalah orang panggil tatasyakkala alaih. Dia merupa bukan rupa asal dia. Rupa asal dia kita tak boleh nampak sebab mata kita ni jenis benda-benda halus tak boleh kelih. Cuma kadang-kadang Allah buka boleh tak nampak. Orang soleh ni kan, setengah-setengah orang ni dia boleh nampak. Tangkap lagu tu kan. Kita tangkap angin jelah. Jadi buat-buat ni dia ada amalan, dia ada satu doa dia tu. Betul kita ni tak boleh pergi dah. Tu kata kita ni Allah ajak pula satu ilmu untuk depa tak boleh atasi kita. Apa dia? Antara ada ayat kursi tu. Kan? Ayat kursi 9 waqah. Tapi ayat hak belakang tu nak pergi pukai sikit ulang 7 kali. Itu dia kemas baliklah. Kan? Kalau 3 kali dia banyak 9 waqah, ada 10 waqah. Kalau 10 waqah ni dia kaifiat dia lagu lain. Ni jenis betul ilmu betul lah. Kan? 9 waqah setengah tu kata tambah ulang hak belakang tu ulang 7 kali wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dia terbang. Dia pergi jumpa satu tok guru tanya dia tu, kalau kata orang kena rasuk jin ni nak buat guna. Dia tahan bagi ada ayat semayang dia kata. Tutup rutor. Lepas tu nak buat guna dia tak kalih bagi menyerap. Bagi ada 4 orang pegang tangan satu, belah ni seorang, kaki satu, selak baju dah. Ambil ayat langit kita tulis kalimah azan. Kan? Kalimah azan Allahu akbar Allahu akbar dia kata insya-Allah tak ada nak habis azan dia terbang kuat pun dia terbang. Kalau tak keluar dia kata tak keluar juga baca ayat kursi tu. 9 waqah ulang 7 kali belakang agak fil tuan kuat kan. Dia kata kalau tak terbang hang kena terbang dia. Kita dekat tu dia tak terbang kita lembung kan. Dia tahu dah tak boleh makan. Tu jenis-jenis jin ada satu doa tu ada lagu tu. Dia adalah amalan-amalan pagak daripada depa pula. Hal itu depa tak boleh nak lawan lah. Jadi ada yang kata kumpulan-kumpulan jin ni dia boleh buat pelari kita. Sebab tu dalam kitab I'anatul Talibin kan cerita bab apabila kita dapat anak sunat
kita azan di telinga yang kanan, kemudian kita baca qul inna anzalnahu fi lailatul qadri ini sekali, qul wallah sekali. Telinga yang kiri kita iqamah, sama ada anak tu laki-laki ke perempuan sama. Telinga kiri kita baca apa nama inna anzalna 3 kali. Insya-Allah para ulama kata anak itu tidak akan dicolek oleh Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ni apa? Bunian. Bunian tu jin tu. Kan? Kadang-kadang dulu ada juga kes lagu tu lah tak apa nak dengar lah. Jin-jin buat berlari. Orang yang buat berlari orang. Kan? Jin tak apa nak buat berlari lah. Boleh orang pula duk berlari orang lah ni. Tu cerita sikit lah bab jin ni. Jadi dia ni bila balik mai alam manusia balik, banyak cerita, masyarakat banyak tahun kena tahak dengan buat tu. Tu dia pun cerita. Nabi duk cerita dekat isteri Nabi ni. Fakana, maka adalah ia yang kata khurafah ni yuhaddisun nas, duk cerita dekat orang ramai zaman dia ni. Cerita apa? Bima ra'a fihim minal a'ajib, dengan barang yang melihat ia khurafah fihim, dalam kumpulan jin tu, minal a'ajib, daripada benda-benda yang aneh dan pelik. Dia cerita, oh ya Allah, jin bukan macam kita, kampung mereka maju daripada kita lagi. Cerita pelik-pelik kan. Apa ni duduk ngangor tengok. Bukan cerita mohong, cerita betul. Jadi disebabkan dia antara pelopor orang-orang yang mula bawa cerita pelik-pelik, lalu apa sahaja cerita yang aneh dan pelik, orang kata khurafah tu. Mana khurafah ni cerita-cerita yang syok, pelik dan juga betul. Ini kita kena tukar lah ni. Jangan orang duk cerita pelik ni khurafat ni, tak betul tu. Nanya khurafah ni sebab dia orang baik. Kita ni cerita khurafat, boleh ke orang Melayu khurafat habis. Wahai khurafah tu benda orang bagus, orang soleh, kata Imam Suyuti, orang soleh. Tu yang Nabi kata, fakana yuhaddisun nas bima ra'a fihim minal a'ajib. Dia duk ceritalah hak pelik-pelik duk zaman alam jin tu. Bila dia bawa cerita pelik lagu tu, faqalan nas, orang ramai pada masa tu lepas daripada kisah ni tersebar ni, apa sahaja cerita pelik orang akan kata hadisu khurafata. Orang pun kata ni cerita khurafah, cerita khurafah. Macam kita lah cerita banyak kisah, tapi main cerita pelik-pelik, main cerita dongeng apa pula ni. Dia jadi satu nama lah. Jadi di sisi Arab bila disebut khurafah ni bukan benda tak elok, tapi satu cerita yang aneh dan pelik yang mengagumkan kita. Cerita tu cerita betul, lalu dinamakan dengan cerita khurafah. Ini habis berkenaan dengan khurafah ni, kenapa betul ya kita duk tentang khurafah, khurafat. Padahal benda tu betul. Habis berkenaan dengan hadis khurafah. Ada satu lagi hadis kita sambung malam ni. Sambungan hadis yang ke-253, hadis Ummi Zar'in. Hadis ni panjang ni tuan-tuan. Hadis ni kena kemas balarah. Sebab bahasa-bahasa yang mereka guna ni tinggi sangat. Jenuh pecah peluh jugalah kita nak rongkai maksud-maksudnya tu. Pasal payah kalam-kalam perempuan yang ada pada zaman Nabi ni cukup hebat. Mereka punya bahasa-bahasa mereka pun jaga pujangga sastra mereka tinggi. Baik kita tengok apa hak mereka duk sebut ni. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwata an akhihi Abdullah bin Urwata an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat jalasat 11 imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a faqalat al-ula zawji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlin fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal. Qalat as-saniyatu zawji la asiru khabarah inni akhafu an la adharah in adhkurahu adhkuru ujarah wa bujarah. Qalat as-salisatu zawji al-ashannaqu in anti utallaq wa in askun u'allaq. Qalat ar-rabi'atu zawji kalayli tihamata la harra wa la qarra wa la makhafata wa la sa'amah. Qalat al-khamisatu zawji in dakhala fahida wa in kharaja asida la yus'alu amma ahida.
Qalatis sadisatu zawji in akala laffa wa in syariba istaffa wa in ittaja'a iltaffa wa ya liljul kaffa liya'lamul bassa. Qalatis sabi'atu zawji ayaya'u aw ghayaya'u tabaqa'a kullu da'in lahu da'un syajjaki aw fallaki aw jama'a kullal laki. Qala saminatu zawji almasu masu arnabin warrihu rihu zarnabin. Qalatis tasi'atu zawji rafi'ul imadi tawilun najadi azimur ramadi qaribul baiti minan nadi. Qalatil ashiratu zawji malikun wama malikun malikun khairun min zalika lahu ibilun kathiratul mabaraki qalilatul masarihi idza sami'na sawtal mizhara ayqanna annahunna hawalikun. Qalatil hadiyatu asharata zawji abu zar'in wama abu zar'in unasa min hulliyin udhunayya wa mala'a min syahmi adudayya wabajahani fabajahat ilayya nafsi wajadani fi ahli ghunaymatin bishiqqin faj'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa muniqqin fa'indahu aqulu fala uqabbah wa la arqudu fa'atasabbah wa ashrabu fa'ataqammah. Ummu abi zar'in. Fama ummu abi zar'in? Ummu abi zar'in ukumuha radahun wa baituha fasahun. Ibnu abi zar'in fama ibnu abi zar'in marja'uhu kamasalli syatbah wa tushbi'uhu zira'ul jafrah. Bintu abi zar'in fama bintu abi zar'in taw'u abiha wa taw'u ummiha wa mil'u kisaiha wa ghaidu jaratiha. Jariyatu abi zar'in fama jariyatu abi zar'in la tabussun hadisana tasbitan besisa wala tanqusu miratana tanqisa wala tamla'u baitana ta'shisha. Qalat kharaja abu zar'in wal awtabu tumkhadu falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdaini yal'abani min tahti khasriha birummanataini fatallaqani wa nakahaha fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan rakiba sariyan wa akhadha khattiyya wa araha alayya na'ama sariya wa a'tani min kulli raihatin zawjan wa qala kulli ummi zar'in wa miri ahlaka falau jama'tu kulla shay'in a'tanihi ma balagha asghar aniyati abi zar'in. Qala Aisyatu radhiyallahu anha faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in. Oi, panjang dah. Tadi dia panjang cerita sebelah orang. Tiap-tiap seorang ni mereka bawa kisah pakat mensyurat, pakat duk berhimpun mereka sebelah orang. Malam tu pakat lawan cerita. Orang Kedah kata pakat lawan membawang malam tu. Ni mereka cerita mereka. Aisyah kisah balik kat Rasulullah. Bila Rasulullah balik kena giliran rumah Siti Aisyah ni, bila samsuk dalam rumah, Nabi kata ada apa-apa cerita ke? Dia kata, ya Rasulullah, hari tu ni ada sebelah orang perempuan duk menyembang sama mereka. Saya masuk pergi duk dengar. Tu yang kata Aisyah ni hebat tuan. Dia boleh ingat sekali cerita. Ni kalimah-kalimah, kalam-kalam dia ni payah ni, tinggi. Bahasa-bahasa dia guna ni. Kita tengok sekali lagi. Maksud dia apa? Jenuh juga nak terlepas ni. Haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Ali bin Hujrin, telah meriwayatkan kami, kata Imam Tirmizi, oleh Ali bin Hujrin. Jadi tajuk dia ni, dia buat tajuk nama Ummu Zar'in. Sebab apa dinamakan Ummu Zar'in? Sebab dalam kisah yang dia bawa ni, cerita Ummu Zar'in yang paling panjang pada orang. Lepas tu yang kedua, sebab Nabi sendiri kata, saya ni bagi kamu wahai Aisyah macam Abu Zar'in hang cerita tak sat ni. Makna di situ ada cerita panjang sikit berkenaan dengan Ummu Zar'in ni. Orang hebat lah Ummu Zar'in ni. Sebab tu dia jadi nama dia, seolah-olah hadis tu macam dia, hak dia, padahal cerita orang lain pun ada.
Macam kita kata suratul Baqarah. Sebab apa nama suratul Baqarah? Sebab terdapat dalam surah itu cerita berkenaan dengan lembu betina. Dan wahai kisah lain pun banyak, 286 ayat lah surah Baqarah kan. Banyak ayat lagi, tapi pasal apa nama Baqarah? Nak cerita terdapat dalam surah tu cerita berkenaan dengan lembu betina yang ada kisah tu zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Lalu surah tu dinamakan dengan suratul Baqarah. Macam ni hadis Ummu Zar'in, makna dalam kisah ni ada kisah berkenaan dengan Ummu Zar'in. Ni Imam Tirmizi kata meriwayatkan dia oleh Imam Ali bin Hujrin. Imam Ali kata meriwayatkan kami oleh Imam Isa bin Yunus. Imam Isa riwayat melalui sahabat daripada tabi'in yang bernama Hisham bin Urwah. Hisham ni termasuk daripada tabi'in. Anak Urwah anak Sayyidina Zubair bin Awam. Mana Hisham ini cucu Zubair bin Awam. Hisham meriwayatkan hadis ni daripada akhihi, saudara dia daripada abang dia. Abang dia nama Abdullah bin Urwah. Ini pun tabi'in. Tabi'in riwayat daripada tabi'in, dan tabi'in sigar riwayat daripada tabi'in kibar. Urwah dia tabi'in kibar sebab dia ni dan zaman awal. Dan anak-anak dia pun tabi'in sebab dan berjumpa dengan sahabat yang lain, tapi lebih muda lah daripada dia sebab dia bapa kepada Abdullah dan juga bapa kepada Hisham. Urwah anak Zubair bin Awam, adik kepada Abdullah bin Zubair. Ini cerita dia. Jadi penghujung dia sampai dekat tabi'in yang masyhur, iaitu Imam Urwah bin Zubair. Imam Urwah bin Zubair riwayatkan hadis ni daripada Aisyah. Ni mak belakang dia lah. Sebab mak kepada Urwah bernama Asma bintu Abi Bakrin, kak kepada Aisyah. Jadi berbanyak mengaji kat Aisyah lah, boleh masuk keluar lah sebab anak belakang. Anak kak Aisyah ni cucu Sayyidina Abu Bakar jugalah Urwah ni pun. Qalat, kata Aisyah. Ni cerita dekat Nabi ni. Jadi bila sampai giliran Nabi bermalam di rumah Aisyah, lalu Nabi tanyalah ada apa kisah yang boleh nak cerita malam ni. Dia kata ada satu cerita Rasulullah, ada satu cerita. Saya dengar cerita ni sekian. Cerita apa? Ni dia cerita. Jalasat ihda asyrata imra'atan, telah duduk bersama seramai 11 orang perempuan. Makna di kalangan suri-suri rumah. Ni semua perempuan-perempuan ni semua sudah bersuami. Makna bukan hak bujang. Geng-geng mereka ni lah menyembang waktu malam ni lebih kurang dalam 11 orang. Duduk dalam 11 orang ni masing-masing pakat duduk sembang, buat keluar cerita masing-masing. Ni 11 orang ni makna semua isteri orang masing-masing ada suami ni. Apa yang mereka buat perjanjian ni? Fata'ahadna wa ta'aqadna alla la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Fata'aqadna, mereka pakat-pakat berjanji, putih kata, kita buat perjanjian dan bersetuju. Wa ta'aqadna, dan kita berakad, mana kita buat persetujuan lah. Ni kita pakat buat janji ni. Jadi mereka 11 orang ni, Aisyah kata, ya Rasulullah ada satu cerita ada 11 orang ni. 11 orang ni geng mana? Dalam syarah disebut sebahagiannya berasal daripada kampung yang ada di Mekah, dan sebahagian lagi asal dia daripada Yaman. Nama-nama mereka ni ada sebahagian riwayat sebut, ada sebahagian riwayat tak sebut, tiap-tiap seorang daripada 11 ni. Jadi campur lah, orang Mekah campur orang Yaman. Asal-asal mereka tu mereka duduk kok ni lah, pakai duduk sembang sama-sama mereka lah. Ni asal-asal kampung mereka ni. Mereka berhimpun nikah pakai duduk situ kan. Jadi tengok ni nikah dengan siapa? Dia abang lelaki dia aku ni. Asal mana? Asal Yaman. Sembang. Kenal lah sekampung buat ni. Dan duduk ramai-ramai tu mereka pakai duduk buat perjanjian. Dia kata lah macam ni, malam ni kita buat perjanjian sikit. Janjian lagu mana? Fata'ahadna, pakat lawan janji, dan berakad, kata makna malam ni kita pakat cerita bab lelaki kita seorang sikit. Membawang sungguh kan. Jadi Nabi tak larang ni. Biasa kadang-kadang ni nak menghiburkan diri, duduk di rumah pencemui, duduk menghadap muka mereka ya, kadang-kadang keluar juga kan, pergi duduk semang-semang sama-sama muslimat ni. Adalah benda-benda mereka nak kongsi sama-sama mereka ni. Bukan semua benda boleh cerita dengan orang lelaki.
Ada yang sembang dengan sama-sama orang perempuan, adalah benda-benda mereka yang mereka nak kongsi tu. Jadi mereka pun pakat berjanji lah, kan, buat perjanjian dan bersetuju alla yaktumna min akhbari azwajihin, di atas bahawa tidak menyembunyikanlah mereka itu min akhbari, daripada cerita, yakni daripada kelaku ataupun perangai suami masing-masing. Sikit pun jangan bohong. Kalau baik cerita baik, tak baik pun kena cerita juga. Ni masing-masing suami ni tak sama lah, kan. Ada hak betul boleh lelaki hak bagus, ada hak kurang sikit tu, ni sikit hak, ada hak duk kata tak tahulah sampai bila, kan. Aku pun tak tahu bilakah deritaku akan berakhir, kan. Ada cerita macam-macam lah ni. Ni masing-masing ada hak baik, ada setengah baik, ada hak cerita Allah tak tahu nak habaq, kan. Macam dengan rimau pergi perangai. Ni ada semua lah ni, kan. Ni cerita bab suami-suami mereka yang kita kagum tentang kan pasal mereka ni. Pasal bahasa mereka guna ni tinggi. Bukan orang biasa-biasa boleh faham ni. Kita pun pasal ulama syarah cerita, dia tengok payah bahasa perumpamaan mereka tu payah kalau kita nak faham mudah-mudah. Ni cerita. Jadi bila semua pakat berjanji, kan, pakat duk okeylah, lah ni kita cerita. Kalau baik pun cerita baik, kalau tak baik pun kita cerita, tak banyak cerita sikit. Tapi mau bagi tahu agak masing-masing sikap suami lagu mana. Nak tahu untung nasib dia, bahagia ke kurang bahagia setiap seorang daripada depa. Lepas tu dah semua pakat setuju semua. Faqalatil ula, katalah oleh seorang perempuan yang pertama, hak mula cerita ni. Dia kata apa? Dia kata zauji lahmu jamalin ghassun. Laki saya ni macam daging unta yang kurus kering. Jenuh kata kan. Nak pasang makna kok mana ni, kan. Ni dia kata zauji lahmu, suami saya ni seumpama daging bagi unta ghassin yang kurus kering. Laki saya ni macam daging unta kurus kering. Ala ra'si jabalin wa'rin, unta ni pula tinggal di atas puncak bukit yang begitu tinggi. Tu dia. Kalau kita ada fikir dia nak habaq, nak tahu apa, kan. Ni lagi kita cerita lagi apa maksud dia ni, kan. Dia boleh terima banyak maksud. Kadang-kadang maksud baik pun boleh, maksud kurang baik pun boleh. Saya terjemah dulu lah. La sahla fayurtaqa, tidak mudah untuk mendaki bukit itu. Mudah-mudah kita nak naik, bukan dia mudah. Dia adalah unta yang kurus kering, duduk pula di atas puncak bukit yang susah didaki, cukup susah nak naik pi. Wala samina fayuntaqal, dan juga unta tadi, unta yang tidak gemuk, menyebabkan ia tidak diziarahi. Apa maksudnya, kan? Tengok. Baik, dia kata zauji lahmu jamalin. Di sini para ulama kata dia nak cerita kelaku ataupun perangai lelaki dia ni, perangai tak apa bagus. Perangai di sini perangai tak apa bagus. Pasal apa? Tengok dia kata lahmu jamalin, daging dia ni bagaikan daging unta, yang mana unta tu unta yang kurus kering. Apa maksud dia? Maksud dia kata kalau unta yang kita bela, unta yang kurus kering, maka unta itu orang tak minat lagi, tidak memberi manfaat. Orang lain abang kata laki ku ada pun laki jenis tak guna. Tapi dia tak kata begitu kan. Saya cerita bagi faham maksud tu kan. Dia kata laki saya ni laki tak guna sebab dia menyamakan laki dia bagaikan unta yang kurus kering. Kalau zaman tu unta hak kurus-kurus ni orang tak mau, kan. Pipi nak jual unta, tengok-tengok tu dia kakek zuk ni, kan. Buat apa tu, buat balik bela nak kena jamu bagi tembun pula baru boleh sembelih. Tak mau lah mahal lain. Jadi di situ dia bagi gambaran, dia panggil dia tashbih. Kan? Dia tashbih di sini sebab tu kena mengaji ilmu bayan. Dia kena mengaji bab tashbih, bab isti'arah, bab majaz, bab kinayah. Tu cerita apa ni pala semua tu. Kan? Ilmu balaghah lah. Jadi dia umpamakan, dia samakan laki dia ni macam seekor unta yang kurus kering. Pada pihak apa? Pada pihak unta yang kurus kering ni orang tak suka, orang tak minat.
lagi pula tak ada manfaat. Unta kering buat apa, nak makan berisi tak cukup kan. Dia kata lelaki ku pun ada duduk di rumah jenis tak guna. Betul kan. Ada lelaki pun siapa tak ada lelaki ke, kuih kering kan, macam unta kuih kering, tak ada manfaat, perangai pun tak apa nak elok. Yang kedua, dia gambarkan lelaki dia ala ra'si jabalin wa'rin. Dia tinggal, yakni dia duduk di puncak gunung yang tinggi, yang susah untuk didaki. Gunung yang tinggi, wa'rin ni makna susah ataupun sukar. Dia duduk di atas bukit yang sukar, yakni sukar untuk kita nak naik. Macam mana sukar dia ni? La sahla fayurtaqa, tidak ada jenis kemudahan. Mana memang kok mana pun payah kalau kita nak naik pergi atas bukit tu. Fayurtaqa tu nak naik pergi atas bukit pun cukup susah. Dahlah unta pun unta kuih kering, duduk pula di atas puncak bukit. Apa maksud daripada duduk atas puncak bukit? Nak habaq kata angin lelaki dia tu tinggi, tak padan dengan kita nak kena buat main bahasa kita juga. Tak padan dengan kelaku huduh kan dia pernah tolong datang apa. Tapi dia tak cakap banyak ke tu kan. Kalau bahasa kita nak syarah bagi nampak jenis tak guna, tak pernah tolong datang apa kan. Lepas tu pula angin cukup tinggi. Duduk atas puncak bukit ni gambaran daripada kata angin dia tinggi. Tapi Arab dia tak kata angin tinggi. Angin tinggi itu kita orang Melayu kan. Maksud kata duduk atas puncak bukit, cukup ego dia ni, perangai pun huduh. Sebab bukit ni payah orang nak naik, orang nak dekat dengan dia pun payah. Mana orang tak mau kawan kau tu kan. Dia bandingkan laki dia begitu. Sebab tu dia kata di sini dua sikap laki dia yang dia gambarkan dalam kata-kata dia. Yang pertama bagaikan unta yang kurus kering. Yang kedua yang dia kata iaitu berada di atas puncak bukit, tak pernah buat tolong apa, cari makan pun kena cari ke diri. Ada laki saja. Dah lah laki tak boleh kata apa kan, tak boleh kata datang apa, menyombong baik. Tu bahasa kita tu kan. Tu dia kata la yanfa'u zawjatuhu fi ushratin wala ghairiha. Bukan setakat dengan kita, dengan orang pun menyombong laki dia tu. Ni dia gambar di situ. Tu yang dia kata la sahlun fayurtaqa. Bukan senang nak rabat pergi atas bukit tu. Mana kata orang tak mau. Kita ni kalau bukit payah-payah duk cari pasal buat apa? Contoh orang hiking tu contoh lain lah. Makna duduk saja-saja nak pergi duduk kat atas bukit, kita tak mau, jadi susah kan. Jadi payah nak naik bukit. Mana orang nak pergi tak mau. Dia ni pun orang tak mau kawan ni, lelaki dia ni. Wala saminun, unta yang jenis kering tu, la saminun, tak gemuk, fayuntaqal, maka sebab dia dikunjungi. Dia nak habaq apa? Dia nak habaq kata dia ni punya tak berkawan dengan orang. Sampai dia ni saya menikah dengan dia, tak pernah ada kawan dia main rumah lagi. Nampak kata punya orang meluat kat lelaki dia. Dia balik sana meluat dah, cuma tak boleh buat apa. Ni yang pertama ni Aisyah kata, Aisyah cerita lagi tu Rasulullah dia faham. Jadi Aisyah pun faham ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh perempuan yang pertama ni. Nak abang lelaki dia dua sifat keji kan. Yang pertama perangai cukup huduh, tak ada mana apa, cukup meluat kan. Yang kedua angin cukup tinggi, kelaku pun huduh, kawan-kawan pun tak mau kawan dengan dia. Kalau unta yang gemuk selalunya disembelih dan didatangi oleh tetamu-tetamu, tapi disebabkan dia unta yang kurus kering, kalau sembelih pun orang tak main makan, tahu daging tak ada. Jadi dia nak habaq kata orang nak main rumah pun tak ada. Kalau unta jenis tembun, kita buat kenduri, orang celapak makan banyaklah sikit. Tapi kalau unta kering ni nak sembelih pun tak lepas. Jadi dia ibarat dia begitu. Dia nak habaq kata sifat lelaki dia ni cukup punya teruk kan, dengan kedekut, dengan belagak, dengan kelaku huduh, semua ada kat dia. Dalam Khasail Nabawi kata Maulana Zakaria kata, maksud daripada kata-kata dia ni, dia nak habaq suami dia mempunyai akhlak yang cukup rendah. Tak ada sebarang kebaikan yang dapat daripada lelaki dia ni. Di samping sifat dia ni cukup sombong dan angkuh, dan dia ni tidak mudah didekati dan didampingi oleh kawan-kawan. Kawan pun tak ada, tambah kami anak beranak pun tak tahu dah nak buat lagu mana. Itulah nasib yang saya alami.
Dia cerita nombor satu ni cerita bab lelaki dia. Itu nombor satu. Nombor satu tu mana dalam yang pertama ni Maulana Zakaria kata dia mengkeji mana cerita sifat-sifat yang tak apa elok bagi suami dia. Habis dia cerita minyak tu ya. Cerita pula perempuan yang kedua. Qalatis saniyatu. Perempuan yang kedua ni pun mula bercerita pula perihal keadaan laki suami dia ni. Apa dia kata? Zawji la athiru khabarah. Inni akhafu alla adharah. In adhkurahu adhkuru ujarah wa bujarah. Zawji la athiru khabarah. Dia kata suami saya ni la athiru khabarah, tidak ada apa suatu yang mampu saya nyatakan. Ni pun cerita tak bagus juga lah ni. Kan? Tanya macam mana laki yang nombor 2 ni? Nak cerita apa pun tak ada cerita bagus dia ni. La athiru khabarah. Tak ada satu benda yang saya boleh cerita, boleh ambil pengajaran. Kan? Kalau nak cerita panjang pun jadi macam cerita tu buat penat dia kata tak ada satu manfaat apa pun. Tak tahu nak cerita apa dia kata. Kan? Benda-benda baik-baik ni berasa lagu-lagu tak ada aku. Tu dia kata la asiru khabarah. Tak boleh saya nak cerita, tak ada apa yang boleh saya sebutkan. In azkurahu azkuru ujarah wa bujarah. Sekiranya kalau saya inni akhafu, saya bimbang dan saya takut alla azarah, bahawa la azarah. Apa makna la azarah? Kita kena tengok ni, payah sikit bahasa dia ni. Dia kata in azkurah, sekiranya saya, kalau saya nak ceritalah bab-bab lelaki saya ni, azkuru ujarah wa bujarah, saya akan sebut ketui yang ada dalam leher saya dan juga ketui yang ada dalam perut saya. Apa dia kata? Nah, di sini para ulama khilaf berkenaan dengan masalah dia ni. Pada masalah ni nak abang cerita apa? Dia macam dia tak mau nak cerita. Dan macam dia tak apa nak cerita bagi penuh keadaan lelaki dia. Imam Ibnu Hajar kata, orang yang mampu faham kalam perempuan yang kedua ni orang ahli balaghah sahaja. Sebab kata-kata yang dia buat main walaupun pendek, dia kata saya tak tahu nak cerita apa bab lelaki saya. Kalau saya cerita pun buat berketui dalam perut ni. Buat cekang leher, buat berketui dalam perut. Kita nak faham guna kan? Itu para ulama menyatakan ini adalah satu kiasan yang dia gambarkan bagi lelaki dia. Keadaan suami dia ni lagu mana? Dia kata suami saya ni tengok dalam tak dan tengok. Kalam dia tu tinggi, nak guna bahasa nak bagi kita mudah nampak tu. Jadi dia kata suami saya ni la athiru khabarah, tidak ada apa yang saya boleh cerita panjang lebar. Saya bimbang kalau saya gagah sebut, saya tak sebut pun tak boleh juga. Tapi kalau gagah-gagah saya sebut, saya bimbang segala aib zahir dan batin dia segalanya akan terbongkar. Lagi pula kalau nak cerita bab buruk dia tak habis-habis. Tu maksudnya. Dia kata kalau nak cerita pun buat berketui dalam perut ni. Mana kalau suami dia ni, kalau dia cerita yang dia sampaikan kepada kawan-kawan dia, cerita ni sampai kat lelaki dia, dia bimbang. Bila sampai dekat lelaki dia, anak-anak dan rumah tangga ni dia akan abaikan. Sebab terlalu banyak benda yang tak elok ada pakai kat lelaki dia. Sampai dia kata dekat mereka, tak tahu dah nak cerita apa. Tak tahu dah nak cerita apa. Jadi kalau kita pun
Kalau bahasa selok ni dulu tu kan, bahasa selok kalau boleh duk habaq tu mana ada jugalah benda kita boleh terima. Kalau sampai panggil kata ni macam mana lelaki hang, tak tahu nak kata datang apa lah. Tu makna kata pacak kepala lah tu kan. Ni pun bahasa dia lagu tu. Dia kata nak cerita pun tak tahu dah nak cerita lagu mana dia dah kan. Kalau gagah-gagah sebut pun buat berketui lah orang lihat dengan dalam perut dia dah. Nanti Imam Ibn Hajar kata, tengok di situ nampak macam dia tak mau cerita lelaki dia. Sebenarnya di situ dia gambarkan lelaki dia ni terlalu banyak aib. Kalau nak cerita aib lelaki dia tak habis-habis. Tapi dia cerita macam tu ya. Kalau gagah cerita buat berketui dalam perut dengan leher dah. Silat-silat hari bulan, nasi pun dia tak belilah. Tak habis dia punya kelaku tak elok dia tu. Itu yang maksud dengan kata in azkurahu azkuru ujarah wa bujarah. Kalau saya gagah sebut duk cerita pun aib zahir batin dia akan habis. Kalau cerita keburukan dia pun tak akan habis-habis. Maknanya suami saya kesimpulan dia cukup teruk punya orang. Betul. Cuma dia tak sebut betul lah kan. Sebut dia buat main dengan balarah dia begini, menunjuk kata nak cerita pun 2 malam tak habis cerita abang dia. Macam kita kan nak potong abang kata ni cerita ni dia ni kelaku dia macam mana. Kalau aku nak cerita kat hang kelaku dia 3 hari pun tak habis. Tu kira mana teruk. Mana banyak benda tak betul ya. Bahasa dia guna lagu tu lah. Perempuan yang kedua ni kita ambil satu lagi. Qalatis salisatu, habis cerita perempuan yang kedua. Perempuan yang ketiga ni pula cerita. Dia kata zauji al-ashannaqu, suami saya ni seorang lelaki yang kurus lagi tinggi pula dah kan. Kurus lagi tinggi. Apa yang dia nak habaq lelaki? In anti utallaq, sekiranya saya bercerita saya pasti diceraikannya. Wa in askut, sekiranya saya berdiam diri u'allaq, saya bagaikan digantung tidak bertali pula dah kan. Bahasa dia guna ada 3 batahan. Ini maksud apa kita tengok. Zauji, dia kata suami saya ni, perangai suami saya al-ashannaqu, dia ni kurih lagi tinggi. Apa maksud dengan ashannaq? Ashannaq yang pertama kurih, yang kedua maksud dia tinggi. Di situ dia nak habaq apa tuan? Ni bahasa kita kan. Bahasa Arab ni tak sama dengan perumpamaan kita orang Melayu. Orang Arab kalau dia nak gambarkan sesuatu yang huduh lagi tak disukai, dia akan gambarkan seolah-olah bangunan yang tinggi tapi bangunan tu bina tak siap. Mereka cukup meluat tengok kan. Mereka cukup meluat tengok. Kita pun ada bahasa kita kan. Ada bahasa kita juga. Macam bahasa kita ni kasar lah sikit orang Kedah. Orang tanya macam mana lagi, macam hawak. Macam hawak ni orang Kedah faham lah kan. Tapi orang Arab dia cari ma huwa hawak kan. Tak tahu hawak tu apa dah kan. Ada bahasa ada lagu tu lah, ada perumpamaan. Saya kena guna agak lah bahasa aku ni lah, nak bagi kita kata nampak cara perumpamaan kan, apa yang digunakan oleh orang Arab ni sesuai dengan zaman dia tu. Kita kalau nak habaq kata benda tu tak elok, kita mula tengok orang kata dia buat rumah elok tak, pak dengan reban ayam. Ambil tengok pegang rumah macam reban ayam. Balik kadang-kadang kita pergi rumah dia tanya, tengok dia bersiap elok, rumah tangga elok tak? Macam tongkang pecah kan. Kita orang Melayu kita faham semak rumah kan. Berkelewang pukang, baju pun tak sidai, balin pun ketui kat tepi tu kan. Jadi kita orang Melayu kita faham lah kan. Tongkang pecah, Arab pasal apa pergi duk kek dengan kapal pecah, lepas tak boleh pergi kan. Jadi kita orang Melayu ni nak kena tahu kat fashion Arab ni, dia cakap lagu tu dia nak maksud apa. Tu yang dia kata zauji al-ashannaqu, suami saya ni macam bangunan yang tinggi yang buat tak siap. Buat tak siap. Maksud daripada buat tak siap tu apa dia? Imam Ibn Hajar cerita. Ada 2 maksud. Maksud yang pertama kata bangunan orang yang kurus tinggi ni, yang pertama lelaki dia ni bodoh. Kita tak tahu nak faham, tapi dalam ni dia sebut naif.
Mana laki dia ni kurih lagi tinggi. Ini menunjuk orang Arab ni kalau kurih tinggi menunjuk kata bodoh. Yang kedua, memberi maksud suami dia mempunyai akhlak yang cukup bodoh, perangai cukup teruk. Lalu Arab akan ungkapkan al-ashannaq. Ashannaq ni dahlah bodoh. Dah ada masalah, kita nak kata kan. Dahlah bodoh, kelaku bodoh. Jadi dia tak cerita ya baladah ya rabiyah, dia tak kata begitu. Dia ashannaq. Kita pula nak kena cari ashannaq tu apa dah. Ashannaq tu dia tu satu bangunan ataupun satu benda yang kita buat, kita bina tinggi, kemudian buat tak siap. Ni Arab umpamakan begitu dengan maksud orang yang bersifat begitu, iaitu mempunyai akhlak yang buruk, semacam dengan bangunan yang tak siap dibina, dia tak sedap mata kita memandang. Begitu juga orang pun yang akhlak tak elok, kita nak pandang tak solok. Jadi dia samakan laki dia ni kan, dia nak habaq kata laki dia tu jenis tak cerdik, lagi pula perangai pula huduk. Lalu dia kata suami dia macamlah bangunan yang dibina, yang tinggi bangunan tadi, tapi bangunan itu tidak siap dibina. Bab-bab lelaki saya ni, dia kata in anti, sekiranya kalau saya lajak lagi cerita banyak, cerita ni sampai dekat dia utallaq, saya pasti diceraikannya. Dia kata lelaki saya ni kalau saya gagah duk cerita bab-bab buruk dia lah, kena cerai buta lagu tu. In askut ay askut anha, kalau saya berdiam diri, u'allaq, saya bagaikan digantung tidak bertali. Apa maksud dia? Dia kata lelaki saya ni kalau nak tegur tak boleh. Dan utallaq ni ada maksud dia cerai, ada maksud dia mengabaikan. Mana lelaki dia ni dah lah tak cerdik, kelaku tak elok, orang nak mampu, semua ada dalam tu. Jadi dia kata mana-mana benda yang dia buat tak kena dalam rumah, dia buat silap ke apa, tak boleh tegur, pantang tegur. Kalau tegur dua, sama ada dia cerai ataupun bak haiwan rumah tangga tak ambil peduli terus, hang cari makan kediri. Tu dia punya perangai lelaki dia. Tu maksud kata in anti, sekiranya saya bercakap. Mana kalau suami dia tu duduk rumah tangga ni biasalah kan, kadang-kadang ada kita buat tak kena, bini tegur lah, tapi pasien lelaki dia ni tak boleh tegur langsung. Dia kata aku cukup pantang orang duk tegur aku ni kan. Tu dia kata kalau gagah-gagah tegur, cerai terus. Ada maksud utallaq ni kata ulama dengan maksud dia tak cerai, tapi dia akan mengabaikan habis anak bini dia. Mana gagah-gagah tegur, dia tak ambil peduli terus. In askut, sekiranya saya diam tak tegur, u'allaq, saya bagaikan digantung tidak bertali. Makna kata laki saya ni kalau ada pun bukan dia ambil peduli pun. Siapa dengan orang tak ada laki, orang juga tak elok. Kita bini dia pun dia tak pernah ambil peduli, makan minum ke hai rumah tangga tak pernah ambil peduli. Mau kita tegur hak dia tak kena, cerai dandan terus. Duk ada laki pun macam tak ada laki. Tu bahasa dia tu kan. Wa in askut, kalau saya diam lah tak kata apa, buat tak peduli, biar apilah, telan pi ya. Mu'allaq, tu pun hidup bagaikan digantung tidak bertali. Mana ada laki pun macam tak ada laki pun, tak pernah kata bahagia walaupun satu masalah. Lama saya duduk menikah mai ni, tak pernah rasa bahagia lagu orang lain. Sebab laki ni tak boleh kata datang apa. Kalau kata apa, cerai terus. Dalam tak kata apa pun, haram tak nak ambil kisah pun. Kan, makan pun cari makan kediri, dia kata. Nikah bangsa apa lagu tu? Pada bahasa kita lagu tu kan. Nak abang tu. Dia kata in anting utallaq, kalau gagah-gagah duk tegur, sebut hak dia buat tak kena, kena cerai terus, tak pun dia abaikan. Wa in askut, kalau saya diam pakai telan sengap pi lagu tu lah, merabak dalam perut pun, dia kata u'allaq, saya bagaikan digantung tidak bertali. Duk ada lelaki pun tak nak ambil peduli kan, nak rasa kasih sayang dalam hubungan rumah tangga tak pernah rasa sama sekali. Menikah apa pun tak tahu orang ke apa kan. Bahasa Melayu kita kata aku tu, menikah ni orang ke apa ni, sampai tak pernah rasa nikmat bahagia rumah tangga. Ada lelaki pun tak pernah ambil kisah
Nikah yung pergi tinggal aku tu kereta lah ada besar anak seorang-seorang. Tu jadi panjang lah. Dia tak cakap banyak. Dia cakap 2-3 patah. Tapi maksud dia begitulah. Kalau gagah duk tegur hak dia duk buat tak kena saja-saja. Duk buat kerja tak kena dengan perangai cukup hudu. Dah lah tak cerdik. Tu asyanak tu dah lah tak cerdik. Perangai pula hudu. Tak boleh tegur datang apa. Dalam tak kata apa pun, tak pernah jalankan tanggungjawab pun. Tu laki dia ada bantu macam tu. Ni makna sebelah orang yang mereka bawa cerita dalam ni semua tak sama lah. Keadaan-keadaan yang mereka hadapi tu. Tu maksudnya. Karena kalau dia ni pun tak ada apa lah. Macam tak ada laki lah. Yang dalam riwayat lain sebut kan, dalam riwayat lain sebut kata seolah-olah dia ni mau dia duduk dalam keadaan derita. Dalam kitab Khasail kata saya ini berhidup bagaikan di bawah mata pedang yang tajam. Saya pun tak tahu bilalah penderitaan saya bakal berakhir. Tak tahulah, ada lelaki nak lari tak boleh. Saya ada lelaki pun macam tak ada lelaki kan. Lagu tu atau yang kata al-asyanaq in anti utallaq wa in askun u'allaq. Lebih kurang lah maksud dia tu. Cerita dalam ni dia ada panjang sikit cerita. Jadi insya-Allah kita akan sambung perempuan yang keempat, yang mana dia kata laki saya macam bermalam di bumi Tihamah. Lah dah. Kita nak kena tahu Tihamah tu waktu malam lagu mana pula. Dan kita kata laki saya macam duduk tepi gunung jerai. Lagu tu kan. Kita kena tahu gunung jerai ni, kalau duduk tepi gunung jerai ni rasa lagu mana, sejuk ke, panas ke, syok ke tak syok. Kan? Duduk tepi gunung jerai syok lah. Kecuali masa zaman kepala ayak tu ya. Kan? Dia seronok lah duduk tepi gunung. Mana suasana yang aman, selesa. Dia jenis tu. Bumi Tihamah ni tang mana pula dah. La harra wala qarra. Sejuk pun tak, panas pun tak, takut pun tak, cemuih pun tak. Dia nak habaq lagi dah. Tak tahu dia nak habaq apa. InsyaAllah kita akan sambung perempuan yang keempat ni. Ni para ulama kata dia lebih pada puji lelaki dia lah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 mereka bagi kau-kau punya. Nombor 4 ni lah baru nampak orang lelaki menapah balik. Nombor 3 lepas sentai kau-kau punya bahasa. Wallahu a'lam. Kita buat tahlil sikit.